Kejap Assalamualaikum sahabat. Saya tengah setting kejap. Jenis pairing ni. Bentar Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf tengah setting apa ni. Earphone tiba-tiba dia tak ada connection. Kaifal kai Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Fikir Alimah Abu join. Terima kasih bersama siapa yang join. Kejap ni kita naik fikir Saya nak ulas sebentar sebab hari ni ada orang cerita tentang apa? Bulan berekor. Bukan hari ni sebenarnya, start pada puasa kedua tu hari, tentang bulan berekor. Dah terlampau kecoh sangat lah. Dekat TikTok kecoh kot, tapi ada yang tak tahu kan. Tapi saya nak ulas sikit lah pada malam ni. Sekejap tengok IG ada kesan apa dia, ikan bakar ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim hari ni saja saya live malam. Memang saja saya live malam. Tak apa start, saya stay bawah je. Nanti kejap naik sikit kita berkongsi. Apa pun sebabkan tadi baru lepas solat, kata dah habis solat tarawih tadi semua, sembang dengan kawan dekat masjid. Tapi fenomena semalam lah, saya sembang kawan saya tu dah 34 tahun tak jumpa Dah jumpa tapi panjang lah cerita dia. Lepas tu ada nak cerita tentang bulan berekor. Kemudian tadi pun habis balik tadi pukul 11 lebih. Lepas tu mandi kejap kan. Barulah orang kata memang nak saja, memang nak live tengah malam ni. Tak kisah apa ramai ada, semua saya nak buat rakaman kan, untuk nak ulas tentang bulan berekor. Jadi bulan berekor ni, yang orang tengok kan tu, jangan terlampau taksub lah. Jangan terlampau taksub. Sebab ada yang taksub sangat tentang bulan berekor ni, yang mengakibatkan dia orang tanpa taksub ya. Kena segar kalau nak kuliah. Betul. Tu sebab mandi tu dikit. Jadi sebab tu kalau kita dengar tentang benda-benda yang pelik-pelik ni, jangan cepat kita melatah lah. Sebab ni media sosial kan. Jangan cepat melatah, kaji dulu, selidik dulu. Tapi sebenarnya itu adalah ketaksuban. Takut lari akidah aja. Betul. Sebab pada hari ni orang ni terlampau fenomena. Saya mengajar tentang kajian ajaran sesat di masjid-masjid dan surau. Apa yang saya banyak tekankan adalah jangan taksub dengan kiamat. Siapa yang taksub dengan kiamat, inilah yang jadi fenomena ajaran sesat banyak macam keluar ni. Antara ni takut ada ajaran sesat baru keluar ni. Ada fenomena mesti ada ajaran sesat baru akan timbul. Dia memang asas dia sama je, tapi dia timbul tu lagi merebak lah. Macam fenomena tentang bulan berekor ni, dia tu ada yang mengatakan tentang hadis Nabi. Tapi hadis Nabi yang dikatakan tentang ada kena-mengena dengan bulan berekor ni tak directly mengatakan tentang bulan berekor, cuma mengatakan tanda-tanda di langit. Kemudian ada yang search, buka tengok YouTube ya. Di Indonesia memang banyak yang telah ulas lah. Ada sampai yang taksub kepada kiamat semualah apa semua. Di Malaysia pun ada yang terkesan tentang ketaksuban. Dia punya taksub tentang kata nak kiamat. Lepas tu ada pula dia nampak tentang ada satu macam salur merah tu kan, yang mengatakan bahawa itu adalah orang kata tanda-tanda nak dukhon. Kemudian ada juga fenomena yang dia nampak ada komet bintang 2 jatuh. Itu yang saya nak ulas sedap juga tu. Selepas ketika berlaku benda tersebutlah, apa yang kita nak tahu itu adalah fenomena astronomi ataupun planet-planet. Secara kita kena maklum secara aqaid
Sunatullahnya kita kena tahu itu adalah sunatullah, di mana dia adalah pergerakan alam, di mana alam ini mesti ada pergerakannya, dan kita tahu keadaan planet-planet, ya, dia ada keadaan yang sejajar, ya. Ini ilmu falak, Ustaz. Ya, betul, ilmu falak itu kena faham dan maklum. Jangan kita tak taksub. Ni yang saya nak ulaskan supaya besok saya akan keluar VTT lah tentang benda ni lah. Saya akan potong apa yang kita berkongsi malam ni, iaitu ini dunia ni memang ada sunatullahnya, Allah aturkan. Termasuk juga planet-planet, seperti mana yang kita tahu dia ada dalam surah Yusuf ayat 1 kan. Fikir pun tahu bagaimana surah Yusuf ayat 1 tu yang Nabi Yusuf AS berkata pada ayahnya, dia melihat ada 12 bulan yang sujud padanya. Kemudian itu yang dia bukan asas kepada astronomi dunia, ya, mengatakan bahawa ada 12 bulan, ya, yang kita tahu pada ini yang orang letak nama Plato lah, dia letak nama macam-macam nama, Mususyari lah, apa semua. Dan malam tadi dia adalah pergerakan di mana bulan dengan tidak saya planet tu Zehra ke planet Venus juga, yang bergerak di belakang bulan, ya, dan bulan bergerak macam ni, dia daripada atas dia terus bawah ke bawah tu, yang dikatakan macam ada berekor. Memang cantik fenomena saya pun dah tengok, saya pun dah lihat orang kata bagaimana fenomena tersebut, ya, dia berlaku pada Ramadan kedua tu hari, nak masuk Ramadan ketiga lah, di malam tersebut adanya fenomena yang orang nak pergi tarawih pun nampak. Dan dia orang terus kata ini kenapa berlaku ni, terus dia mencari tentang kata nak kiamat ke apa, tu yang menjadi masalah. Apa yang sebab itu, terima kasih Zarin, dan kepada Zarin yang bagi gift, dan kepada siapa yang masuk, ya, selamat, ya. Kita sedang berbincang yang mengenai ketaksuban tentang bulan berekor ni. Jadi saya pun dah lihat 2-3 video yang menunjukkan tentang bagaimana keadaan bulan yang ada orang kata sikit, ya. Cantik, memang subhanallah, besar kekuasaan Allah. Sebab itu keadaan tersebut, ya, ajib. Terima kasih bersama Ajib, ya. Sebab tu keadaan tersebut kalau siapa tengok memang cantik, ya. Dan ini berlaku pula satu benda yang lain pula, orang dalam taksub. Waalaikumsalam Bob, terima kasih bersama. Tambah satu mengatakan bahawa ini adalah nak kiamat, ya. Nanti kita ulas tu. Apa yang saya nak tahu, fenomenanya adalah kedudukan bulan. Saya pun tak tahu nama planet tu, Venus ke ataupun Zenus ke, yang dia duduk dalam bulan di depan, dia di belakang, dia daripada atas, ya, turun ke bawah, kemudian dihilang ke dalam bulan ketika itu. Dan selepas itu ada berlaku peristiwa 2 komet, ya, tahi bintang, 2 macam berlumba turun. Dan ini sebenarnya tuan, saya mengambilkan daripada asas kami belajar senawi dulu, ya, belajar senawi. Seperti mana sahabat saya juga ada yang macam fikir pun tahu, ya, tentang belajar tentang senawi. Ketika kami belajar senawi dalam kitab tauhid, ya, antaranya kitab bab Yaumul Qiyamah, kami tidak pernah didedahkan bercerita tentang fenomena-fenomena yang kata akan adanya kiamat berlaku. Kemudian di Mesir pun begitu, kemudian di Indonesia pun begitu, di sini disambung di UKM pun mengambil usul dan falsafah pun begitu. Kemudian apa yang saya nak beritahu adalah peristiwa yang dikatakan orang kata terlampau taksub ni, dalam kami mengaji, guru kami, muallim kami banyak menjelaskan tentang mari kita terima kasih Wiki, Guru kami pernah mengajar kami, muallim kami mengajar kami tentang tanda-tanda kiamat, tanda besar dan tanda kecil. Dan di situ ada hadis Nabi tentang bagaimana sahabat bertanya bila berlaku kiamat. Nabi tetap tak beritahu. Cuma Nabi last kali ditanya, Nabi beritahukan tentang kiamat akan berlaku di hujungnya hari Jumaat. Kemudian Nabi beritahu tentang tanda besar dan tanda-tanda kecil kiamat. Benda itu saja. Sebab apa? Sebab inilah yang akan berlaku zaman sekarang. Nabi tak nak supaya masyarakat Islam, khususnya umat Islam ni taksub. Ketaksuban kepada kiamat inilah yang berlaku, orang jadi keluar jalan sesat. Jadi sebabkan ketaksuban inilah berlakunya jalan sesat. Jadi fenomena malam Ramadan yang kedua tu hari dan malam untuk Ramadan ketiga adalah fenomena sebagai alam dan sunnatullah. Jangan terlampau taksub, sebab ada yang mengeluarkan hadis. Kemudian ada juga yang mengeluarkan hadis, saya minta maaf ada yang mengeluarkan hadis, iaitu dalam kitab taklim
ada hadis yang dhaif. Sebenarnya kitab taklim tu ada hadis yang dhaif untuk diamalkan, untuk dia tidak boleh disebarkan sebagai satu dalil untuk pengamalan diri. Jadi ada yang mengeluarkan hadis-hadis sebegitu yang mengebatkan sebagai seolah-olah dalil besar. Tapi dalam hadis tersebut pun saya tengok pun pada Indonesia pun dia mengeluarkan hadis tersebut tidak menjurus cerita tentang bagaimana keadaan orang kata bulan ataupun bintang yang berekor. Okey. Islam bukan viral, tapi Islam perlu belajar sebelum menyebarkan. Betul. Saya setuju dengan sahabat saya Fikir kan. Terima kasih Fikir. Dan apa yang saya nak beritahu tentang bulan berekor ni ataupun bintang berekor ada dalam surah Al-Mulk. Kami belajar dulu di Senawi tentang tafsir An-Nasafi dalam tentang kitab Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk, iaitu bagaimana dalam kitab dalam surah tersebut menceritakan tentang kegunaan bulan dan bintang ni, kawakib, iaitu bulan-bulan, ya. Yang antara kegunaannya adalah yang pertama, rujuman li syayatin, merejam setan. Sebab apa berlaku? Allah Ta'ala akan merejam pemikiran negatif ini, iaitu yang disebelungi oleh iblis untuk naik ke langit, ya. Sebab itu Allah hantarkan dia ni malaikat untuk menyiapkan panahan-panahan untuk merejam mereka supaya mereka tidak naik ke langit. Dan yang kedua kegunaannya adalah saya Senawi 4 je Ustaz, tak jauh macam Ustaz Encik Senawi. Sama Wiki, kat Senawi kita belajar sama. Maknanya apa kita belajar kat Senawi, terima kasih Wiki, apa yang kita belajar di Senawi tersebut asasnya mudah, dan di mana dalam kitab tafsir An-Nasafi tersebut pun menceritakan tentang salah satu kegunaan bulan dan bintang, iaitu al-alamatu yahtadi biha, iaitu memberikan alamat dan petanda kepada orang yang memerlukan. Ada dua kaedah orang yang memerlukan. Yang pertama, paling kegunaan yang besar ni dalam tafsir An-Nasafi mengatakan bahawa orang yang menggunakannya adalah, Waalaikumsalam Pak Teh, orang yang menggunakannya adalah al-alam untuk yahtadi biha, adalah pelayar-pelayar di laut. Ni kegunaan. Berarti kita tengah cerita tentang orang kata kecoh fenomena apa bulan berekor ni, tengah bentang benda tersebut. Jadi iaitu petanda kepada orang-orang yang memerlukan. Atau ni pelayar. Pelayar-pelayar ni dulu dia tak ada macam kompas sekarang semua. Dia orang menggunakan burus-burus di langit. Dia nak tahu mana utara, mana selatan, mana tempat orang kata timur, kemudian macam mana dia orang nak bergerak. Dia tengok tanda angin, kemudian dia tengok buruj, kemudian dia tengok pula mana tempat buruj yang menunjukkan ada ikan, mana tempat buruj yang menunjukkan tempat itu orang kata bergelora. Dia menggunakan al-alamatu yahtadi biha. Okay. Kemudian yang kedua pula, al-alamatu yahtadi biha, orang yang memerlukan panduan adalah orang yang nak tahu tentang kedudukan kiblat. Kalau nak tahu tentang kiblat, yang paling tepat sebenarnya adalah daripada bintang. Kalau nak tahu apa dia, kalau tengok dalam keadaan langit kita terang ni, orang kata cerah, kita boleh nampak bintang-bintang ni. Kita cari bintang yang sejajar 3, 1, 2, 3, dan di hujungnya tepi ni mesti ada satu yang berkelip-kelip. Dia ada 4, tapi satu dia sejadah. Maknanya dia sejadah 1, 2, 3, kemudian hujung dia satu dia kelip. Yang tanda yang sejajar yang belakang ada klip ni lah, itu kedudukannya. Kita dekat situ dan tegak ni begini. Maknanya kita daripada sini kita tegak. Kalau kita nampak 1, 2, 3, kemudian satu bintang kecil, itulah kedudukannya. Kalau kita daripada sana, kita kena pergi bergerak sini, maknanya kiblat tu terus begitu. Itulah bintang kiblat. Dan jangan orang kata jangan terkeliru, sebab ada satu bintang juga, dia ada 4 bintang sejajar. 1, 2, 3, 4. Dia terang, ada satu yang tak terang. Itu bukan bintang kiblat. Bintang kiblat 3, 1, 2, 3. Satu dia belah tepi ni dia macam terklip-klip. Itu bintang kiblat. 3 bintang sejajar sebelah klip. Tapi kalau sejajar ada 4, itu bukan bintang kiblat, ya. Dia ada 3 saja. Sebab itu saya nak beritahu pada hari ini, itulah kegunaan bulan dan bintang yang dikatakan dalam Quran. Kemudian apa yang berlaku malam tadi itu adalah bukan malam tadi, malam orang kata 2 malam Ramadan, masuk malam ketiga tu lagi. Itu adalah fenomena alam. Dan saya nak beritahu kenapa ada komet 2 tu. Kita ambil balik yang dikatakan dalam tafsir An-Nasafi tersebut, iaitu al-alamatu yahtadi biha, iaitu kemudian al-rujuman li syayatin. Komet yang dikatakan selepas berlakunya peristiwa tentang bulan dan belakang tu planet Venus tu, dia berlaku ni adalah, saya nak beritahu dalam sunatullah ni, pergerakan alam ni, dia ada kena mengena dengan pembukaan langit tau.
Itu sebabnya kalau kita lihat ya, ini nak kena cerita besar sikit ya. Kalau kita lihat bagaimana golongan Illuminati ya, Yasin, terima kasih banyak Yasin ya untuk gift tu, iaitu bagaimana golongan Illuminati itu penyembah setan ya, penyembah bukan sebenarnya setan saja, dia ada penyembah yang terbesar itu penyembah iblis. Mereka ini akan melakukan pemujaan kepada iblis ketika mana? Ketika berlakunya pergerakan bulan-bulan yang orang kata galaksi ni keadaan yang aneh. Contoh kalau galaksi duduk dalam selaras sekali, ataupun kedudukan gerhana, gerhana bulan ke, gerhana bintang ke, gerhana bulan ke, gerhana matahari ke, bintang pula, ataupun keadaan bagaimana macam yang kita tengok tu, itu menyebabkan laluan kepada langit akan terbuka sedikit. Tetapi Allah dah bersedia, sebab ya, Allah dah bersedia dengan adanya malaikat yang akan merejamnya. Sebab itu komet itu yang dikatakan adalah taik bintang dua yang macam bekerja sebab berlaku. Setelah berlaku fenomena tersebut, maka berlaku pula ya, tentera-tentera iblis ni akan naik ke langit ya. Mereka tetap cuba naik ke langit, sebab tu direjam dengan taik bintang. Faham? Sebab taik bintang tidak akan jatuh ke muka bumi, insya-Allah ya. Setakat ni sunnatullah, Allah dah aturkan tidak akan. Dia akan terus tersiah ke laut ataupun dia tersiah ke tempat lain, dia tak masuk ke bumi. Dan dua bintang yang orang kata taik bintang tersebut adalah orang kata yang digunakan oleh malaikat untuk merejam iblis-iblis dan juga setan-setan yang nak naik ke langit. Itulah fenomenanya. Bukan dikatakan bahawa akan berlakunya kiamat. Kemudian saya nak terima kasih Cik Am. Terima kasih Cik Am. Kemudian Cik Am, kita tengah cerita tentang, saya kata tadi tentang bulan Bekor tu kan. Tu malam ni saya kupas sebab tadi pun pergi pergi tarawih, kecoh-kecoh saya kata saya live malam ni, siapa yang ada kan, saya kata saya live. Maknanya kemudian mereka nampak macam ada satu garisan ni macam menegak kan. Dia macam orang kata warna kemerah-merahan campur oranye. Selepas peristiwa komet tu berlaku, itu taik bintang tu turun, dan selepas berlaku tentang planet ya, Zenus tu dengan bulan tu, ada berlaku macam jaringan ya, garisan merah campuri oranye. Ini kalau orang astronomi, dia orang tahulah benda tu akan berlaku dan biasa berlaku. Cuma saya nak beritahu, itulah dia tanda bagaimana golongan-golongan orang kata iblis dan juga golongan iblis ni cuba naik ya, cuba naik ke langit. Dan itu yang boleh saya nak katakan. Cuma apa yang saya nak ceritakan bahawa jangan taksub dengan perkara tersebut mengatakan bahawa nak kiamat. Kemudian orang kata tanda tersebut akan keluarnya Dukhan. Dukhan yang dikatakan dalam hadis Nabi tentang tanda besar kiamat tu, tentang asap ya, yang besar, kabus asap yang tebal. Dia jangan cepat orang kata terkeliru, cepat taksub ya. Bukan asap tebal ni tak pernah berlaku di Malaysia ya. Dulu pernah berlaku jerbu besar, asap tebal juga. Tak kiamat juga. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahawa kiamat itu tidak berlaku. Saya berpegang pada kata-kata guru kami yang mengatakan bahawa jangan taksub, sebab Nabi tak nak taksub. Sebab tu dia kata kat saya ingat lagi katanya, yumkin mafish fil waqti au waktuka au waktu abauka au waktu ibnuka waktu ala ila tah, dia kata. Mungkin kiamat ni tak berlaku masa aku, dia kata. Tak berlaku masa engkau, tak berlaku pada anak kau, tidak berlaku pada cucu kau. Tidak mungkin. Selagi apa dia kata? Dia kata dia orang Arab ya, masa kami belajar Senawi tu. Dia kata la, dia kata la syekh, yumkin. Dia kata tidak. Sebab dia kata apa? Izan, selagi mana jika dikata ada kalimah la ilaha illallah. Saya kata kalimah la ilaha illallah nama tak ada. Dia kata azan. Saya kata oh betul, dia kata azan ada. Selagi azan berkumandang, selagi itulah bukan kita kata nak menolakkan tentang kiamat. Kalimah la ilaha illallah tu masih ada di muka bumi. Jadi saya bercerita ini bukan nak menolak tentang kiamat. Saya nak bercerita ini nak memberikan panduan pada netizen, pada sahabat-sahabat yang ada di sini. Jangan taksub tentang kiamat. Taksub tentang kiamat, kita akan jadi ajaran sesat. Ini yang berlaku pada sebelum-sebelum ni tentang orang kata golongan-golongan panji hitam
Ya, berlaku ya COVID-19, tiba-tiba golongan tentera Mahdi, kemudian berlakunya golongan perkampungan akhir zaman. Sebab betul dalam hadis Nabi kata pun, kalau kita tahu Dajjal ni nak mengelakkan Dajjal, kita lagi ke hutan dan duduk di lereng-lereng bukit, ya. Mereka nak buat perkampungan lah. Tapi sampai bila pun tak, sampai sekarang pun tak ada kiamat. Sebab tu saya kata kena berhati-hati, kena orang kata beretika dengan akal Islam. Jangan kita ketika ni nak berlaku baru kita nak bertaubat. Bertaubat pada Allah Ta'ala itu sentiasa. Dan kita kena rasa khauf. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita kena ada perkasaan khauf, iaitu takut sentiasa sebagai hamba Allah, takut buat silap, langgar larangan Tuan punya kita itu Allah Ta'ala. Jadi tak ada isu mengatakan bahawa takut pada kiamat, risau, kelang kabut. Taubatlah. Ini bulan Ramadan. Ini bulan keberkatan. Bulan yang Allah janjikan berbagai-bagai kelebihan. Ini sebab itu dalam rukun iman tu ada. Betul, dalam rukun iman pun ada percaya pada qada dan qadar, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, dan percaya pada hari kiamat. Kita percaya, tetapi kita jangan taksub kepercayaan kita. Maknanya kita jangan taksub, ya. Bukan taksub. Kita percaya bukan taksub. Macam kita percaya pada mak ayah kita. Ada kita taksub pada mak ayah sebab kita sembah mak ayah kita? Tak ada. Tak ada. Saya tengok orang sampai hari ni tiba-tiba menyembah mak ayah dia. Ya, orang kata hormat, ya. Dia bukan taksub, dia percaya pada mak ayah dia yang membela dia. Itu sebab pada hari ni kalau kita taksub jadilah jadi dia. Mungkinlah ada yang tak rasa tengok macam benda tu tidak kecoh, tapi sebenarnya dia mula membibitkan satu fenomena yang akan menyebabkan orang taksub dan orang ketakut nak kiamat. Pada ini bulan Ramadan, jangan fikirkan apa-apa, fikirkan nak ibadah, fikirkan nak beramal pada Allah Ta'ala. Kita puasa dengan penuh pengharapan, iaitu daripada hadis Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Siapa yang berpuasa pada Ramadan ini dengan penuh keimanan. Iman tu apa? Confident rebel pada Allah Ta'ala tu. Kita confident dengan Allah Ta'ala tu. Kita yakin dengan Allah Ta'ala. Dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, akan aku maafkan, aku ampunkan dosa-dosa dengan apa yang telah dibuat, ya, kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya, dekatkan diri dengan amal. Betul tak? Assalamualaikum. Ya, dapat 4 shilling. Terima kasih. Betul, Atik Karun. Jadi sebab itu, terima kasih kepada yang bagi gift. Moga Allah merahmati anda, bagi treasure box, ya, sesama orang kata sahabat-sahabat, ya, orang kata share dia, kawan-kawan, orang kata friend, follow antara satu sama lain, ya. Antara sahabat saya ada moderator Piki, terima kasih bersama, ya. Apa pun saya nak beritahu, bulan Ramadan ni bukanlah bulan yang kita nak bagi leka dengan hal-hal yang tidak boleh kita lekakan. Ini bulan Allah Ta'ala nak bagi highway. Kau nak buat apa baik pun aku bagi highway. Ya Allah kata puasa ni, ganjaran ni aku punya hak nak bagi pada hamba aku ni. Inilah bulan dia. Jadi ini bulan, jangan kita fikirkan yang bukan-bukan, jangan fikirkan tentang yang lain-lain. Fikirkan kita ni sebagai hamba, kita nak beribadah pada Allah Ta'ala. Kita dah masuk hari ke-6, ya, nak berpuasa ini. Jangan kita nak abaikan, habiskan 10 hari yang terakhir. Nabi kata dalam hadis, inilah rahmah. 10 yang terawal yang adalah rahmah. Nak pergi kedua nanti maghfirah, keampunan pada Allah, ya. Maknanya dalam rahmah ni kita kena kejar kerahmatan Allah. Macam mana nak kejar kerahmatan Allah tu? Seperti saya kata, ada saya berkongsi, antaranya kita nak mengejar kerahmatan Allah pada bulan Ramadan ni, kita baca Al-Quran. Sebab apa Ustaz? Baca Quran lain tak boleh. Zikir pun boleh, tapi baca Quran, kenapa digalakkan baca Quran? Sebab malaikat rahmat diturunkan, rahmat kepada yang diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada tempat yang banyak malaikat. Jadi macam mana kita nak tarik malaikat? Tarik malaikat dengan membaca Al-Quran. Malaikat tengah banyak turun ni, tuan-tuan. Memang sebelah kita pun kita tengah berkongsi ni pun malaikat tengah menaungi. Malaikat rahmat pun meletakkan rahmat pada kita. Di antara kaedah kita nak tarik malaikat adalah kita membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah firman Allah dan kalamullah. Ketika kita membacakan Al-Quran, malaikat dengar itu kalamullah, dia akan mendekat. Dia akan jadi magnet. Dan ketika mana malaikat tu magnet pada kita, ketika itulah malaikat rahmat kata, tu rahmat. Inilah minggu ni, minggu 10 hari yang pertama ni. Setelah cukup banyak, orang kata kalau boleh habis 30 juzuk minggu ni, 10 hari ni,
habislah. Kau tak mampu bacalah setakat mana yang baca. Ketika ada masa lapang, tarik. Kita dalam minggu 10 yang pertama ni menarik, menarik malaikat. Ada mengamu di teripakat, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Ada mengamu si Majnun. Apa yang saya tahu, jangan taksub tentang berlakunya fenomena bulan berekor itu adalah fenomena alam sunatullah. Dan juga tentang taik bintang itu adalah yang dikatakan dalam Quran, dalam tafsir An-Nasafi, itulah kegunaan bulan dan bintang adalah untuk rujuman li syayatin, merejam setan dan juga iblis yang nak naik ke langit. Dan tanda yang orang kata ada garisan merah bercampur kuning tersebut, bercampur merah bercampur oranye tersebut, itulah antara tanda-tanda yang saya katakan bahawa bagaimana iblis untuk dia punya keturunan dia untuk naik ke langit. Dan inilah fenomenanya, antaranya orang-orang penyembah iblis sedang melakukan ritual untuk menyembah iblis. Ustaz, di bulan Ramadan ada ke iblis disembah? Iblis tidak dibelenggu pada bulan Ramadan, yang dibelenggu adalah syaitan. Jadi ada penyembah-penyembah iblis yang duduk menyembah iblis, yang orang kata inilah saat mereka menyembah iblis dan fenomena berlaku. Sebab itu kalau nak cerita tentang Illuminati, kita akan ada slot lain lah. Sebab Illuminati Formation itu satu slot yang lain. Cuma saya nak menceritakan bahawa penyembah iblis ni yang kita tahu tentang Illuminati. Dan kita pun ada penyembah iblis di kalangan orang Melayu, tapi tidak berpersatuan. Macam mereka berpersatuan tu dinamakan sebagai Illuminati dan dulu di bawah Freemason. Tapi yang saya nak beritahu juga, tak semua Freemason itu adalah Illuminati, dan ahli Illuminati itu adalah Freemason. Sebab itu jangan taksub, jangan terkeliru. Dan kemudian saya nak beritahu pula, di kalangan kita orang Melayu ni pun ada juga penyembah iblis, tapi dia tidak berpersatuan. Macam orang kata bomoh-bomoh, Ni semua ni penyembah-penyembah iblis, pemuja iblis, seperti yang katakan sebagai talbis iblis. Sebab itu jangan kita taksub, jangan kita rasa orang kata Abu Jah contohnya, supaya kita jangan rasa takut. Yang penting ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita kena buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita menjanjikan inilah orang kata Ramadan terakhir. Ada orang cakap, inikah Ramadan terakhir aku Ramadan ni sebab kena ada tanda kiamat. Jangan cerita macam tu. Kita kena letakkan ini adalah Ramadan terakhir, bukan sebab kiamat berlaku. Sebab kita pada bulan ini kita nak cari keberkatan Allah dan keredaan Allah. Inilah bulannya Allah buka line kepada kita supaya keberkatan dia bagikan straight to the point. Bukannya kita taksub, bukannya kita risau. Harap ramai orang macam Ustaz Amir cepat membetulkan video yang viral tanpa usul peksa demi dosa ni. Thank you Ustaz Amir. Ya, sebab kenapa jadi tanggungjawab, tanggungjawab sebab kan ada 2-3 orang dan sahabat-sahabat tadi pun dan TikTok pun ada yang mesej, Ustaz tolong Ustaz bagi sikit orang kata pandangan dia. Besok saya akan keluarkan saya punya orang kata VTT. Okey. Kita kena buat yang lebih baik tu, fikir kena buat yang lebih baik sini, lebih baik pada sebelum ni. Besok saya akan keluar VTT apa yang kita kongsi malam ni, dan mungkin besok saya akan susunkan untuk minta lah pada sahabat-sahabat yang ada. Besok saya akan keluar VTT ni lebih kurang dalam pukul 10 paling lewat, tapi pukul 9 lebih. Tengok kalau saya dapat susun cepat, maknanya minta sebar-sebarkan, share-sharekan, kata share, like, komen supaya dapat memberikan manfaat pada yang lain tentang orang kata fenomena yang berlaku. Dia bukannya kiamat, tetapi ini adalah sunatullah, pengaturan Allah tentang alam. Terima kasih banyak-banyak siapa yang mengikuti, yang siapa ada, siapa yang nak naik. Kalau ada soalan boleh bagi soalan, kita berkongsi pada malam ini. Sebab malam ni memang saya saja nak live lambat, bukan live cadang live lambat, sebab kan memang saya kata kena live sebab kan saya nak memperbetulkan keadaan-keadaan yang tidak orang kata cantik ni. Siapa ada soalan bolehlah bertanya ataupun nak naik kotak, kita boleh berkongsi. Saya minta apa-apa moderator seorang gini, Piki kena naik. Cuam saya punya moderator pun ada kan ni. Cuam ada lagi tak? Okay, Cuam, Mr. Cuam, mana Cuam tadi? Hilang dah juga. Bagilah peluang orang lain. Waalaikumsalam. Bagilah peluang orang lain, Ustaz. Pada tu kok ada yang lain yang naik, saya nampak. Siapa nak naik, so naiklah. Yang mana nak naik request. Siapa nak naik request. Kita nak berkongsi malam ni, mana tahu ada yang
risau, takut tentang fenomena bulan berekor tu kan. Sambil-sambil tolonglah tap-tap, orang kata tap-tap Bagi naik reach supaya tu. dapat untuk Kongsi dengan lebih share, ramai supaya lagi. kongsi ramai, sebab kita nak mempertutkan keadaan ni supaya orang Islam kita ni banyak sangat terbobar orang ni semua bagi kelang kabut, Tapi takut, risau. kalau macam Itulah. pada pandangan saya Ustaz, saya setuju dengan penerangan Ustaz tadi. Tapi kebanyakan pada orang zaman ni yang terdedah dengan media sosial yang teramat sangat sebab dia orang tidak lebih kepada mengususkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia orang terlebih percaya dengan apa yang contoh macam ilmuwan-ilmuwan dia bercakap, benda tu adalah bukanlah asasnya kepada hari kiamat, tapi asasnya supaya kita tumpukan pada amal dan ibadah kita sebenarnya Ustaz. Kalau fahaman saya, betul tak Ustaz? Tapi bila dia orang menganggap benda tu macam serius, lagi dia orang macam fahaman dia orang dah jauh berbeza dengan apa yang disampaikan lah. Jadi apa pun saya setuju fikir kata tu. Tapi sebenarnya dia orang tak tahu satu benda. Kita berpuasa ni, Ramadan ni bukan kita manusia meraihkan. Alam semua meraihkan. Termasuklah juga bulan dan bintang, dan mungkin juga bulan dan bintang ni meraihkan keadaan Ramadan pada kali ini. Mereka timbul, mereka nak tunjukkan kegembiraan mereka tentang Ramadan. Kita pula rasa macam nak kiamat pula. Dia orang tahu tentang apa berlaku ni pun dia orang terkejut. Dia orang akan rasa macam, apalah manusia ni, aku nak menunjukkan bahawa aku suka dengan Ramadan, aku meraihkan Ramadan, tapi korang pula rasa macam tu kan. Itu bunyi tikus mana tu fikir? Bukan tikus, kipas. Ingat bunyi tikus. Saya tutup Ustaz. Bunyi tikus. Apa boleh buat, benda dah uzur. Tutup. Saya tutup. Kalau tak berganggu nanti orang cakap apa benda orang ni nak mengajar tapi gangguannya banyak. Gangguan. Jadi kalau siapa yang dalam ni sahabat-sahabat yang mana-mana yang orang kata yang bersama, fenomena berlaku, bukan saja tentang berlaku tentang benda tersebut, ada juga tentang yang keliru tentang ajaran sesat. Yang pada hari ini banyak timbul tentang ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahawa Imam Mahdi dah keluar. Kemudian Imam Mahdi dah keluar, tentera-tentera pun dah bersedia. Kemudian ada pula yang beranggapan mereka ni tentera-tentera Imam Mahdi. Orang kata jahanam. Parah. Parah. Betul. Jadi saya pun, kita dalam hidup ni sebenarnya apa yang kita cari adalah bukan syurga. Bukan syurga yang kita kejar. Kita cuma kejar kerahmatan Allah dan keredaan Allah. Betul. Kalau kita kejar kerahmatan dan keredaan Allah, bukan saja syurga Allah bagi, lebih pada itu Allah bagi. Kalau kita kejar keredaan, kejar pada Allah tanya keredaan, bukan syurga yang Allah bagi, lebih pada syurga yang Allah akan bagi. Terima kasih bersama. Nur Ain ada seorang sahabat naik. Terima kasih. Kalau naik kotak ni lain kau nak tanya sebab tu fenomena perang sekarang ni. Dia macam ni Ustaz, garis pengukur pada umat Islam, lebih kepada orang mengajar kita macam pahala, ganjaran. So kalau dia orang tu mengejarkan sesuatu benda tu dengan pahala dan ganjaran, dia punya niat dia tak kepada Allah, dia niat kepada pahala dan ganjaran. Betul tak Ustaz? Betul, itulah makhluk. Betul. Mana je dia benda yang dia nampak benda tu bernilai, so dia kejar. Ya. Selain pada Allah itu adalah makhluk. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad dia kata apa perbezaan ikhlas dan juga takabur. Ikhlas ni dia bermaksud kita tidak mengharapkan apa-apa pun dengan apa yang kita buat. Betul. Bila masa kita nak membantu, kita tak harapkan ganjaran. Termasuklah dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata, jika kita ni mengharapkan pahala Allah, kita mengharapkan ganjaran Allah, kita tidak ikhlas. Betul. Ini Imam Ghazali kata. Tapi memang betul, kita bukan mengharapkan ganjaran macam fikir kata. Sebab kalau kita mengharapkan benda tersebut, itu adalah makhluk, jadi kufur. Kalau nak pergi pada tasawuf, dia boleh jadi kufur. Kita terlampau taksub. Yang orang taksub sekarang kejar. Memang Nabi kata 10 malam pertama adalah Lailatul Qadar. Nabi menggariskan inilah malam-malam yang Allah bagikan kelimpahan sebenarnya. Bukannya kita nak kejar Lailatul Qadar. Kita kena kejar malam yang Allah nak limpahkan keredaan yang paling hebat.
Ada 10 Ya. malam yang 10 malam yang terakhir. Jadi Nabi nak membawa kita supaya kita kejar 10 malam terakhir itu, kejar keredaan Allah, bukan kejar malam Lailatul Qadar. Tapi orang zaman sekarang ni jadi lain. Dia nak kejar Lailatul Qadar, siap ikut not. Memang Imam Ghazali tunjuk ada kira-kira dia. Tapi Imam Ghazali pun sama juga. Dia tidak bermaksud untuk kita ini berkira-kira mengejar ganjaran Lailatul Qadar. Sampai orang kejar lah nak tengok pokok bersujud lah, nak tengok air jadi sejuk beku lah, nak ada fenomena Cuaca sejuk. Jadi dia jadi taksub mengejar suasana tersebut, lepas tu cerita ke orang. Amal ibadat kita bukan kita nak berkongsi dengan orang. Kita berkongsi dengan Allah Ta'ala je. Tak Betul. payah nak cerita ke orang pun. Itu antara yang kita kena ubat hati kita bulan-bulan Ramadan ni. Jangan terlampau yang riak dengan apa yang kita buat lah kan. Kadang kita buat orang sibuk kerjakan tarawih. Tapi sebenarnya yang 5 waktu dia orang tak kerja pun pergi masjid. Sibuk je tarawih tu nak pergi masjid. Setuju tu Vicky. Lepas tu yang mana yang wajib, yang mana yang sunat? Sepatutnya kita kejar. Sebab tu malam pertama kan, kita tengok Ramadan pertama, kita tak ke surau, saya kata ke rumah, saya tarawih kat rumah jugalah. Kenapa? Ini semua kata akan jadi fenomena huru-hara kejap lagi. Daripada huru-hara baik duduk kat rumah kita. Sebab orang terlampau ramai pergi ke surau masjid. Betul. Tapi tengok malam ke-6, malam ke-5, daripada saya lepas malam ke-3 saya pergi masjid, orang dah kurang lah. Tinggal besar pun. Kalau tidak Boleh pun lagi macam seminggu nak raya. Memang tinggal lah yang syak wajib. Confirm. Itu sebabnya kita ni kena berhati-hatilah. Kena pula fenomena berlaku bulan berekor ni kan. Kalau tak ada siapa betulkan, kalau cerita kata kiamat penuh masjid surau ni. Jadi dah tak fikir lah bazar Ramadan pasal sahur dah tak fikir dah. Dia fikir dia semayang taubat, agak-agak taubat dia boleh terima ke tak? Itu jadi masalah. Itu semoga kita serta sekumah menjadi insan kamil. Betul Haji, InsyaAllah. sebab tu kita pada hari ni, bukan yang saya kata anda semua atau kita ni salah, tidak. Tapi kita berbincang untuk mengetahui sebenarnya adalah fenomena-fenomena yang kita jangan jadi taksub. Kita perlu, orang kata, ketaksuban itu keesaan pada Allah Ta'ala. Kita tukarkan ketaksuban kepada, orang kata, keesaan Allah Ta'ala. Kita tahu tentang iman ni confident. Tapi kalau kita tukarkan confident kita pada Allah Ta'ala, kita keesaan dan ketaksuban tu kita tukar pada Allah Ta'ala, kita meninggikan keesaan pada Allah Ta'ala, InsyaAllah selesai perkara semua. Saya pun nasihat diri saya juga. Betul. Kadang kita pun tak sempurna. Kita pun lupa kadang-kadang. Jadi kita sama-sama kata memperbaiki, orang kata muhasabah. Saya terpanggil malam ni live sebab saya kata memang, orang kata, fenomena yang berlaku yang memerlukan supaya kita sama-sama muhasabah dan supaya kita, orang kata, tidak, orang kata, kelang kabut lah. Sebab saya nak buatkan satu VTT. Untuk saya buat VTT tentang bulan berekor tu bukannya tentang nak kiamat, bukannya orang kata dunia ni nak terbalik lah. Yang perlu kita kejar adalah alam sedang meraihkan kedatangan Ramadan. Kita pula nak terkejut, alam pun terkejut. Bulan-bulan, bintang-bintang nak meraihkan Ramadan ni, kita pula huru-hara. Apa pula diorang tengah best meraihkan, kita pula jadi huru-hara. Diorang pun jadi pelik, apalah manusia ni. Ramadan ni Ramadan, ahlan ya marhaban ya Ramadan. Sebab itu Allah suka benda-benda je tu yang berlaku pada malam ketiga apa semua kan. Jadi benda-benda ni jangan taksub lah, jangan taksub. Jadi orang kata itu rahsia alam. Betul, rahsia alam. Jika kita tidak memahami, bila dengar daripada satu orang, kadang-kadang orang ni dia terus ambil benda tu serius, tapi sebenarnya dia tak pandang kat diri dia. Patutnya dia kena pandang kat dia, apa persiapan aku sebelum kiamat. Jadi kita patutlah kena fikirkan tu. Kita dah habis amal ilmu kita ke dengan Allah ke, ada selalu baca Quran ke, sembahyang tengah terbalik ke, apa ke kan. Itu semua nak kena tahulah. Jadi ukur kita kat mana, bukan pada apa yang kita derma pada orang, apa yang wajib kita patut buat dulu. Rukun Islam kita terapkan dulu, barulah kita bawa pada rukun iman, kita bawa seiring, barulah orang cakap lengkap hidup tu. Sebab tu semua sahabat-sahabat kita kena orang kata menghayatilah Islam tu. Jangan kita orang kata menunggang Islam, kita menghayati Islam.
Dia menunggang Islam ni, dia seperti mana kita tengok, kita rasa betul kita tunggang, kita yang membawa dia. Tapi kalau kita merhati, kita seiring, kita mengikut. Yang berlaku zaman sekarang ni, orang tu nak suruh hukum tu ikut dia, Islam tu ikut dia, bukan dia nak ikut Islam, bukan dia nak ikut hukum. Sebab tu kita jangan letakkan diri kita lebih pada apa orang kata sunatullah ni. Dia kena orang kata istiqamah lah, macam sahabat kita kata tadi kan, ajib istiqamah tu yang paling mahal daripada perkara-perkara yang lebih mahal. Tu dia. So terima kasihlah Piki bersama. Mi Maiming pun sama ada. Terima kasih bersama Mi Maiming. Mi Maiming nak bertanya malam ni baru lepas cerita tentang bulan Beko. Mi Maiming yang orang banyak terkeliru. Ya, sebenarnya bukan ni nak kiamat. Ya, jadi orang salah sangka siapa yang baru masuk, janganlah bersalah sangka tentang apa yang berlaku tentang fenomena alam tu tadi. Itu semua tentang orang kata rahsia-rahsia alam yang sahabat kita kata tadi. Jangan terkedu sebabkan alam ni sedang meraihkan Ramadan. Kita letak kat situ. Ni bulan Ramadan, alam pun meraihkan. Dia bukan saja manusia, makhluk di lain pun meraihkan Ramadan. Jadi kita ni tengok itu berlaku, kita dah takut pula nak kata kiamat. Jadi jangan terkeliru, jangan orang kata terkesima ke, kena delay. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Tapi kena steady. Tengok tu macam nak dekat kiamat pun ramai juga pergi bazar. Tapi bukan pergi masjid. Saya bazar memang tak pergi langsung lah. Kan lepas fikir kita berkongsi tu kan, malah nak pergi bazar. Malah pergi buang masa. Bukan kita tak nak support peniaga, tapi itulah hakikatnya lagi menambah dosa daripada kita buat pahala. Terima kasih Ming ada menyapa. Boleh, terima kasih Ming. Jadi banyak ialah kadang kita nak beli tu, kadang dia menjual benda tak apa, macam kita bincang kan. Kita mengharapkan dengan harga tu itu yang kita dapat, tapi Allah orang Islam cakap macam hampir. kadang macam hampir. Kena sedar diri juga kan. Macam mana rezeki kita dapatkan, kita nak belanja untuk kita. Lain kali kita dapat hampir. Tu kena faham juga kita punya situasi macam mana. Itulah. Penuh bazar. Dia bazar penuh. Tapi tak apalah. Orang semua nak membeli belah, terpulanglah. Itu orang kata rezeki dia orang. Tapi kita letaklah mana kita nak pergi. Tapi saya memang tak pergi bazar. Satu, pertama buat apa nak semak-semak. Yang kedua, orang kata cukup lah. Muamalah. Muamalat. Muamalat betul, muamalah dan muamalat. Semua muamalat. Betul, muamalah satu hubungan komunikasi, muamalat satu iaitu tentang apa kata perniagaan, tentang muamalat dalam perniagaan. Betul. Sebab ada tu dia orang ni, saya setuju tu, kadang dia orang ni buat macam tak nak mega ni. Kadang dia nak mega, sekadar nak untung. Nak untung. Ialah dia dah bayar pasal Ramadan tu, sewa dah mahal, letak pula mahal. Dia punya rasa tak apa benda, kadang pucah lah. Tak kenalah. Tu sebab tak percaya dengan rezeki tu Ustaz. Dia tak percaya dengan rezeki dia. Maknanya apa? Saya suka ada orang buat kan, dia buat nak berniaga, dia kata saya ingat 2-3 orang kata, saya buat berniaga ni Ustaz, saya berniaga, saya buat macam saya nak makan. Macam mana saya makan, macam tu saya buat. Betul. Baru kita rasa orang puas hati. Macam mana tekak kita puas hati, baru orang puas hati. Macam tu lah. Dia kata betul lah. Ini dia buat ikut tekak, kita pun tak tahu. Rasa-rasa dia makan, rasa dia nak ke, silap-silap pun dia tak nak makan benda tu. Mungkin masa dia buat R&D tu dia rasa berjaya. Lepas tu dia buat ni sikit. Dah lah, cukup lah. Yang penting kaya. Mula dia masa dia buat, dia test betul-betul dia punya sukatan. Tapi kan fikir kan, lepas tu dah lama pun dia buang sikit tu yang jadi. Dia pun dah start boring, niaga apa benda niaga asyik tak masuk kan. Buat lebih kurang lah. Macam tu lah. Bukan janji ada untung kan. Tapi orang pula dia dah tak ada benda, belilah. Tapi kesian lah dengan harga wahid ni pun. Tapi kita bukan mengata menghalang kepada siapa nak pergi bazar Ramadan. Cuma kadang kita pergi tu, yelah kadang rasanya Ustaz Majlis Bandaraya kena suruh penjaga ni masuk kelas. Betul. Dia kena masuk kelas. Kita orang baru ni, sebelum puasa tu hari, bulan 2 hujung kita orang ada buat mesyuarat dengan Majlis Bandaraya. Memang antaranya kita akan nak suruh dia orang ni, idea ni bagus juga ni, suruh dia orang pergi kelas. Pergi kelas macam mana nak berniaga dalam Islam ni. Lepas tu minta cop halal. Okay.
Ah. Halal ni sebenarnya selesailah benda-benda tu. Kalau dia orang ni apply halal, semua selesai. Tak ada istilah tak ada. Sebab kan dia punya dia punya ingredient, dia punya ramuan tu sama je lebih kurang. Ingredient. 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 Ini pula pergi bazar tengok yang menonjol. Alah, baik tak payah pergilah, malas. Itulah Alah, kata sekarang. macam Mimi kata. Tu terpulang pada individu tu sendiri Ustaz. Jika kita ikhlas meniaga lillahi ta'ala, rezeki tu barakah betul. Mimi. Betul. Kalau kita lillahi ta'ala berkah, ini kadang Allah Akbar. Kita bukan apa lah. Kita kena kembalikan satu fenomena supaya peniaga-peniaga nak meniaga ke pasar Ramadan ni, meniagalah cari Islam yang sebenar. Ambillah halal tu. Jujurlah dalam berniaga. Sebab tu kadang tak jujur dalam berniaga tu jadi istilah macam begitu, yang menyebabkan kita ni bukan dapat orang doa, dapat orang menyumpah. Betul. Dapat sumpah. Dah dapat sumpah, tak berkat rezeki tu. Kena pula Setuju. tak berkat rezeki, kita kena fikir hidup macam tu kan. Itu macam fikir punya idea fikir kan. Cubalah buat kau mega, hari pertama kedua bagi free je. Betul. Bulan Ramadan, bulan sedekah, bagi free dulu. Kan? Betul. Marketing kat Kalau kata nak mengejarkan pahala, buatlah benda tu dulu. Lepas tu datang ikhlas dekat mana. Lepas pada tu boleh tahu datang ikhlas dekat mana. Lepas tu barulah meniaga betul-betul ke tak betul kan, datang ikhlas tak ikhlas kan. Tapi dah kita bukan nak pertikaikan dia orang, tapi kita nak semua sedar supaya kita dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat. Yang termasuk diri kita lah. Jadi kita nak buat sesuatu buat yang terbaik. Yang penting ambil halal. Ambil halal settle. Ambil halal. Tentang duduk halal dari menjual dari segi pemakaian, dari segi pembuatan, dari segi penyediaan. Itu semua kena tahu. Itu ini tak dia datang semua lengan pendek menonjol-nonjol hospital. Pergi bazar Ramadan pakai kasut tumit tinggi. Dua bumper naik, bumper belakang, bumper depan naik. Itu jadi masalah tu. Macam-macam. Jadi kita nak cakap pun, yelah, bukan kita ada kuasa kan. Tapi kita mau sabar diri lah. Jadi daripada kita nak menegur dosa, tak payahlah kita nak orang kata buat-buat pun pening kepala macam tu kan. Biar tak terlibat pun tak apa. Biar tak terlibat tak apa. Tiap kali nak jaga bazar Ramadan memang ada taklimat dan kurusnya Ustaz. Kursus. Dan kursusnya. Betul. Memang kena ada. Memang kena ada. Ni tak ada. Jadi kami ke arah situ lah. Majlis Bandaraya ni akan buat ke arah situ lah. Tahun ni tak sempat sebab kita orang bawa meeting tu kan. Mungkin kita orang akan datang lah. Tahun ke datang kita akan, siapa mana berniaga, kita dah tahu. Sebenarnya nama peniaga. Siapa nak berniaga tu, datang kursus tu. Kalau tak datang kursus, tak boleh berniaga. Betul, kena ambil sijil tu dulu apa semua. Memang nampak susah. Tapi hakikatnya benda tu realiti. Ya. Kita kena ke arah untuk kejujuran dalam untuk buat ibadah. Antaranya kita nak berniaga kan. Kejujuran berniaga. Sebab tu kalau tak jujur dan berniaga ni, jadi macam-macam. Sampai kan orang pun sumpah seranah kita. Tapi hari ni terpalit saya Ustaz. Sebab tadi Ustaz cerita pasal bazar kan. Saya terpalit dengan satu benda. Ada orang ni dia pergi bazar Ramadan. Dia nak beli sotong celup tepung. Memang besar tapak tangan dia beli. Isi kat dalam dia besar lidi. Itu hujung jari kelingking sotong dia. Tapi tepung dia besar tapak tangan. La ilaha illallah. Tapi harga dia berapa pergi? Harga dia memang meninggal lah. Secucuk tak silap apa. RM6 ke RM7. La ilah, tapi banyak tepung kan macam tu kan. Banyak tepung macam tu. Memang makan tepung semata. Astaghfirullahaladzim. Kesian betul. Macam mana tu kan. Itu lah. Tapi bukan salah mereka Ustaz. Ada setengah tiada langsung latar belakang ilmu agama betul. Sebab tu saya katakan tadi, kita bukan nak petikai, nak mensalahkan, tapi kita nak wujudkan satu kesedaran sama-sama kita kan. Kesedaran. Memang tak ada latar belakang agama. Sebab tu macam nanti idea tadi, nak kita buat orang kata Majlis Bandaraya kena buat kelas taklimat. Itu adalah satu benda untuk bagikan dia ilmu agama. 2 bulan sebelum nak masuk berniaga tu ke, dia dah buat taklimat. Lepas tu kena masuk sesi kelas. Barulah dia orang tahu apa benda tu, apa menu sihat, apa dia tahu itu berkebersihan dalam menghidangkan menu. Semua tahu.
tu tentang sikap yang meniaga. Terkadang kuih-muih yang dijual warnanya lain-lain tapi rasanya sama je. Betul tak? Itu betul. It- Ini Itu bukan contoh kuih fenomena apam satu ke? tempat. Ini satu fenomena satu Malaysia ni. Macam tu lah fenomena dia. Betul Mimi. Sebab betul lah kita tak nafikan macam brother kita tadi kata Amir Taki ni kan, kata memang dia orang kebanyakan langsung tak ada latar belakang agama. Tak nafikan benda tu. Tapi kita sama-sama lah. Yang tadi orang berkuasa lah tu, antara orang kata dekat Ring 9 ni insyaAllah tu tugas yang kita Jabatan Agama Islam buat. Mana tahun depan kita akan ke situ, cadangan untuk khususkan dan taklimat tentang benda tu, kita akan masukkan. Sebab tu hari baru kita buat macam MOU kan dengan Majlis Bandaraya, nak buat tahun ni untuk perubahan, tak sempat. Untuk tahun depan kan orang kata banyak perubahan ni buat lah. Jadi saya akan masukkan idea-idea sahabat-sahabat kita kan, kita buat taklimat khususkan tentang latar belakang sikit tentang agama, supaya dia tahu tentang muamalat dalam Islam kan, nak menjaga, nak kerja apa. Bulan puasa ni tak jumpa lagi karipap angin lah Ustaz. Bulan puasa ni tak jumpa lagi karipap angin lagi Ustaz. Fikir karipap angin. Ni Ajib tak pergi bazar ni. Kalau dia pergi bazar, dia jumpa karipap angin. Karipap angin banyak. Astagfirullahaladzim. Banyak. Memang Kembung. sepah. Ajib dia tak jumpa lagi tu. Mungkin dia tak pergi bazar. Benda tu turun-temurun tau ada. Memang benda tu skill. Skill. Memang dia tengok fikir kita bincang tu hari, Ajib ni pun tahu apa tu karipap angin. Karipap angin. Itu benda kita bincang sebelum puasa kan. Sebelum puasa bincang. Maknanya fenomena karipap angin ni memang fenomena biasa berlaku. Ni sekarang dah baru punya kan. Sotong tepung. Tepung tapak tangan. Tepung tapak tangan. Sotong dia hujung besar kelingking. Allahu Akbar. Sial lah kan, mesti hati tak perhati je pembeli tu. Tahu. Jadi bukan kita nak pertikaikan dia orang yang menjaga ni, tapi dia orang ni kan, saya ambil lah orang kata pandangan tadi sahabat kita kata dia orang ni tak ada latar agama. Tapi sebenarnya bukan tu sebenarnya. Dia orang ni tak ada latar belakang menjaga yang sebenar. Agama satu hal, satu lagi dia orang tak kerti nak menjaga, dia orang nak menjaga. Dia orang tak kerti nak buat, dia orang buat. Dia orang baru belajar, maksudnya nak Ramadan ni, dia nak contoh dia nak jual karipap. Dia baru belajar sebelum sudah. Dia bukan orang yang selalu buat. Jadi tu jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Dia ilmu tu tak, orang kata orang Malaysia kata ilmu tak mangkuih ya. Tak cukup. Tapi dekat tempat saya ada satu makcik ni dia memang kuih-kuih tradisional, kuih-kuih kampung dia memang buat hari-hari Bila dia berniaga kat bulan puasa ni dia buka. Saya tu terang cakap tak sampai sejam kuih dia semua habis. Termasuklah mi lambak dengan mi hon lambak dia. Tak sampai sejam semua clear. Macam tu itu dinamakan rahsia orang berniaga. Dia memang kuih jual pun tak mahal. Kalau biasa orang jual RM5 RM2 kan. Dia jual RM3 tu biasa lah. Ya Allah. Mana nak jumpa lagi macam tu Vicky? Susah kan. Tapi memang kuih dia memang terbaik. Memang susah jumpa lah. Siapa menjaga kelas tu memang payah jumpa. Payah jumpa. RM3 nak cari tak jumpa lah. RM3. Tak adanya karipap angin ni tak ada. Tak ada. Karipap dia pun padat, rasa pun sedap. Ustaz, saya doakan semoga dimudahkan dan berhasil usaha untuk kebaikan umat Islam. InsyaAllah. InsyaAllah. Doakanlah kekuatan. Sebab saya baru masuk bagian halal ni, banyak benda yang saya nampak kan untuk orang Islam. Banyak yang telah saya bangunkan buat. Saya tak dapat nak cerita lah. Sebabkan benda tu sedang proses. Dah jadi esok insyaAllah. Sembilan ni akan bergempar lah dengan perkara benda-benda halal tu insyaAllah. Terima kasih atas doa. Ya Ustaz, dia orang ni memang orang nak berniaga, dia pun nak berniaga. Bila dia tak laku jualan dia, kata orang buat. Itu satu biasa. hal pula. Itu satu hal. Tak jadi katalah orang tutup lah, orang kabur lah, ada orang sihir lah. Assalamualaikum lagi dan semua. Salam. Terima kasih itu belum. Ustaz pernah beli nasi ayam dekat bazar? Okey. Saya jarang beli. Saya pernah lah, member tu minta tolong saya pergi belikan. Saya cakap dia, tak sedap tu nasi ayam kat sini. Rasa bau pun dah tahu kan, kurang.
Cakap, kau apa tahu? Setiap kali dia belikan Ustaz nak tahu tak nasi ayam dia? Nasi kan dengan paste sup ayam tu alat-alat, lepas tu dia letak margarin je lebih. Cakap, ini kau panggil nasi ayam? Ilah ilallah, tolonglah kau janganlah buat aku rasa teruja nak maki kau ni. Ini kau panggil nasi ayam? Aduh, sedih. Betul. Padahal makna yang dijual tak sedap. Maknanya yang dijual tak sedap. Ibaratnya apa yang dipersembahkan, diterjemahkan tu tak sampai lah. Sebab dia bukan orang yang orang kata betul-betul buat benda tu. Dia nak meniaga je. Itu kadang kita kesian. Memang dia orang dalam keadaan yang mungkin ada tu tertekan dalam keadaan nak mencari rezeki kan. Tapi dalam keadaan tertekan tu kita kena komplain lah. Satu sudut kita tak menafikan. Susah. Sekarang ramai orang susah kan. Tapi kita buat yang terbaik. Tadi sebelum saya on tadi, orang rumah saya tunjuk satu video Instagram dekat pasar mana dekat Kedah masa tu. Pasar Seberang Jaya ke pasar apa nama dia. Ada orang tu buat mutabak. Saya terkedu saya tengok dia buat mutabak. Itu baru nak berniaga tu. Itu betul-betul nak berniaga tu. Mutabak sado mutabak tu. Mutabak sado. Tahu aku fikir kan. Betul-betul saya pun tengok tadi. Ini betul-betul buat barulah nama mutabak. Dia betul-betul letak isi tu, barulah dia dah isi tu dah masak, dia balutkan tepung kan. Itu baru nama berniaga. Saya kata ini berapa ringgit kan? RM10 ke? Tak ya bang, tengok komen kan, RM5. Wallah guys, dengan macam tu ni banyak. RM5. Ya Allah, ni kalau kat sini ni kau macam ni yang mahu RM10-15. Tapi tu orang berniaga kan. Orang nak berniaga, dia nak, orang kata nak dapat keberkah tu. Ada peniaga akan jadi peniaga masa bulan Ramadan je Ustaz. Lepas habis Ramadan dah bertukar. Betul. Itu banyak berlaku. Banyak berlaku. Kita faham. Kita orang kata biasa bercampur kan. Macam fikir lagi pula sampai pernah mengasaskan pasar Ramadan punya tempat lah. Dia tahulah pek-pek orang macam mana. Macam-macam perangai. Sebab tu saya sampai suka masak sendiri. Kalau dekat tempat saya Ustaz, ada orang jual mutabak Ustaz. Mutabak dia besar Ustaz, memang besar. Kalau setakat pinggan tu biasalah, dia punya lipat 2 pun kalau sekeping tu boleh makan 3-4 orang. Memang puas pakai mutabak dia. Kalau nanti Ustaz datang selamat, saya belanja Ustaz. Itu dah kena pais, apa orang kata, ikan patin kan. Tak pernah dalam sejarah. Tuan-tuan kalau pergi tuan-tuan tak pernah dalam sejarah saya tengok patin pais. Ya, dekat Segamat je saya jumpa. Patin pais tempoyak. Allah, dia punya rasa lain macam tuan-tuan. Ni sahabat saya ni lah. Fikir ni kita jumpa dalam TikTok, terus jumpa terus dia bawa ke situ. Memang lain macam Segamat. Kalau kat Westport maunya RM RM10 per tabak tu. Betul. Ya. Sebab dekat-dekat sana ya, orang ni yalah, kita bukan nak apa kan. Kita sukalah, saya tengok, saya pernah duduk di Kedah. Kita tahu budaya kat sana. Ada part, bukan ni semua ni macam tu kan. Ada part dia orang ni memang menjaga tu betul-betul sungguh. Memang tak berkira, memang dia orang kata ikhlas menjaga. Ada juga yang teruk tapi tak jumpa lah, saya tak banyak saya jumpa. Tapi orang yang ikhlas menjaga ni ramai. Macam kat utara tu dia menjaga tu betul-betul menjaga lah. Kena pula kat Belah Selatan ni memang satu sebabnya aspek ni keadaan dekat selatan ni dia punya nilai taraf hidup dia tinggi. Kat belah sana taraf hidup dia rendah. Jadi dia orang pun nak ke arah situ pun tak tergamak kan. Macam kat kita ni janji macam brother kita kata dia lah, janji bulan Ramadan dia menjaga. Lepas tu dah bulan lain dah jadi orang lain. Orang Ramadan lebih tukar. Sebab tu kalau saya nak pergi beli pun, terpaksa beli, saya akan cari orang yang betul-betul dia menjaga benda tu. Tak bulan Ramadan pun dia menjaga. Baru saya tahu ini memang sedap. Jadi kalau tak bulan Ramadan dia tak menjaga, tiba-tiba bulan Ramadan menjaga, parah. Itu jadi masalah. Okay. So kerja lagi? Saya tak, besok saya dekat KLIA Ustaz. Apa hal? Untuk saya nak pergi umrah. Dia nak pergi umrah. Oh. Lah pergi pukul apa? Besok asar dia orang flight take off. Asar take off. Lepas tu buka dia. Tengoklah mana, kalau saya tersadai mana nanti saya buka lah. Kau pergi dengan siapa? Seorang? Saya seorang, saya bawa untuk saya. Balik saya seorang lah.
Oh, tengoklah fikir besok macam mana. Kalau tak apa-apa Roger lah. Boleh. Kan? InsyaAllah. Sebab saya gerak pun Kemudian, lebih kurang dalam pukul 5 macam tu. daripada KLIA. Daripada KLIA lebih kurang dalam pukul 5. Kalau turun balik sampai Segamat pukul apa? Standard lah. Kalau Belesit, sebelum buka pun boleh sampai. Oh, macam tu tak apa. Kalau kau nak buka ke rumah tak apa lagi. Tak ada hal Saya kawan. kira tengah free lah. Kalau on the way nak balik memang free je. Mana tahu kot dekat Seremban ada tempat best nak berbuka. Seremban ni tempat best buka. Ada saya pun nantilah apa-apa kita Roger tepi MPM tepi. Ustaz betul kan peniaga jujur dapat naungan arasy Allah di akhirat. Dia bukan peniaga je. Bukan peniaga je. Kita ni kalau buat apa siapa pun, yang jujur rasa? Jujur kita buat ikhlas. Bukan saja naungan Allah pada arasy. Keredaan Allah tu memang Allah bagilah. Dia tak kira siapa pun. Salah. Kena pula kalau peniaga ni lagi besar lah. Sebabkan dia lebih pada muamalat dia dengan orang ramai. Tasamuh dia. Macam orang kata sahabat Nabi dulu yang paling kaya, Abdul Rahman bin Auf kan, yang paling kaya. Paling kaya sampaikan dia tak nak jadi kaya lah. Tak nak kaya sebab Allah, apa Nabi kata, sebab ada kat akhirat kelak dia, Abdul Rahman ni paling lambat masuk syurga. Dia tak nak, dia nak nombor satu. Habis dia jual dia punya barang semua. Dia jual kereta dia semua. Sebab tu cara dia jual adalah dia memberikan kurma. Dia beli kurma. Masa tu kurma banyak orang tak beli masa tu. Fenomena kurma yang tak betul pun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian nak kena buka rumah ustaz. Nak buka rumah saya tak ada hal fikir lagi best. Okay. Kemudian masa tu kita cerita Abdul Rahman bin Auf. Masa dia pun dia risau dengan Rasulullah kata begitu. Jadi dia beli kurma yang ada di Mekah, semua dia beli, kat Madinah semua dia beli. Habis kurma-kurma busuk semua dia beli. Jadi duit dia dah habis. Dia kata dia dah tak kaya lah. Dia selamat lah kata pada Rasulullah. Rasulullah tidak. Abu Rahman bukan begitu. Tiba-tiba berlaku ada seorang raja tu, saya tak ingat raja mana, dia datang cari. Dia kena penyakit tau. Dia ada satu penyakit kena, yang dia kena makan kurma yang memang berasal dekat Madinah masa tu. Jadi ketika orang tu balik sampai ke Madinah, semua pekebun-pekebun Madinah kata dah jual, dah tak ada, aku dah jual. Siapa je? Abdul Rahman Auf. Yang busuk pun tak ada. Lepas tu dia jumpa dengan Abdul Rahman Auf, dia kata dia nak beli. Aku tak nak jual, aku tak jual kata. Memang aku saja nak belanja dia orang beli. Memang aku nak habis aku, dia kata. Dia kata aku beli 2 kali ganda apa yang kau beli. Tak nak. Dia tak nak. Allah kata tak nak. Lepas tu dia jumpa dengan Rasulullah. So kata Rasulullah pun nasihat supaya dia orang kata dia bagikanlah, sebab orang tu tengah sakit. Dia punya raja sakit. Akhirnya jual, orang tu beli dengan 4 kali ganda dengan apa dengan harga yang dia beli pada peringkat awal. Maknanya dia lagi jadi kaya. Dia kaya. Maknanya kat sini dia beri 4 kali ganda dia kaya. Dia tak rancang pun. Tapi kat sini kita nak berniaga, kita buat benda bidang kita dengan betul-betul. Jadi orang berniaga ni kalau betul, Allah punya macam sahabat kita kata, bukan saja dia lebih sebabkan cara dia ikhlas tu, bermuamalat dengan orang tu lebih dekat. Itu yang dikatakan tadi, dinaungi dengan arasy Allah Ta'ala. Sebabkan mereka ini bermuamalat paling dekat dengan orang. Kalau dia bagus saja. Dia satu, dia niaga ni, dia berani tak untuk memberi daripada dia menerima dengan keuntungan. Kalau dia berani memberi, tanpa orang cakap menerima keuntungan, insyaAllah dia dapat keuntungan lipat kali ganda. Betul. Kadang dia tak tahu, macam Abdul Rahman bin Auf lah. Macam tadi kita kata, Amir kata tadi, iaitu kekayaan naik 4 kali ganda. Dia tak jangka pun, sebab dia nak kejarkan keredaan Allah tu. Takut lambat masuk syurga. Dah sekali dia kata, dah memang kau macam ni Abdul Rahman bin Auf, walaupun kau lambat masuk syurga, tapi kau tergolong dalam sahabat-sahabat masuk syurga. Dia lega. Lepas tu dia meniaga betul-betul. Dia sebab orang meniaga ni, orang meniaga ni meniagalah betul-betul. Orang kata moga dirahmati. Kita mencari kekayaan ni, bukannya kita nak kaya sebabkan untuk dunia, tapi untuk kaya dunia akhirat. Macam fikir kita tadi lah, berani tak kau nak berniaga? Macam mana fikir? Bagikan orang dulu. Berani tak kau nak memberi sebelum kau menerima keuntungan tu? Jadi kena memberi dulu, baru orang boleh untung. Simple dia berniaga ni.
Tapi benda tu orang non-Muslim buat. Cina. Betul setuju. Dia orang buat benda tu. Hakikatnya dia orang bukan berniaga orang lagi Islam. gila-gila. Sepatutnya Asas kita tu dia orang yang pegang, berniaga. Zat. Kita je rasa niaga kena untung. Wah. Macam dia orang tabur dia tak fikirkan, dia fikir akan datang. Sebab tu satu lagi saya kata, dalam halal industri, dia orang yang nak memonopoli. Bukan sebab apa? Betul. Sebab perangai kita. Kalau perangai kita macam fikir kata tu, perangai macam itulah perangai Islam yang sebenar. Sanggup tak kau memberi sebelum kau nak menerima kekayaan tu, keuntungan. Berniaga sambil bersedekah, ganjaran pahalanya di akhirat. Betul. Sebab tu saya fikir, saya ni dulu pada kecil memang duduk dalam keadaan keluarga berniaga tau. Saya pada kecil lagi dibesarkan di dalam pasar malam, pasar tani. Dan fenomena zaman arwah nenek saya, atuk saya tu, saya dah jarang jumpa. Orang kata sebab kita tak duduk pasar malam kan. Tapi orang pasar malam dia fenomena tu. Orang kata habis berniaga, dia memberi. Orang kata yang ada ni bagi kau lain kan. Lepas tu dia punya sifat, orang kata saya jual, saya beli. Dulu banyak tau, tapi sekarang ni tak ada tau. Macam beli saya jual tak ada. Jarang jumpa. Apa dia panggil? Akad dia dulu ikut tokak akad. tapi sekarang dah fashion. Akad tu tak ada. Akad tak ada. Akad tu tak ada. Itu yang menyebabkan ini orang berniaga macam tu je. Ustaz rasanya kalau para sahabat radhiyallahu anhu, kalau ada 1 kilo emas belum kaya lagi, mungkin biasa. Wallah. Ustaz rasanya kalau para sahabat radhiyallahu, kalau ada 1 kilo emas belum kaya lagi, mungkin biasa. Wallahu a'lam. Betul. Zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dia, Allah, dia memang kaya. Kita ni satu lagi pasal banyak yang dimomokkan tentang Nabi ni miskin. Nabi kaya sebenarnya, tapi Nabi tidak menunjukkan bahawa kekayaan tersebut, Betul. Nabi lebih kepada zuhud dan tawaduk. Zuhud tu down to earth lah, turun sampai ke bawah, naik sama-sama, barulah orang tahu apa itu perjuangan. Kalau duduk dekat atas je dah kaya, kau nak berjuang apa? Memang tak lah. Betul. Betul tu. Jadi sebab tu kita sebenarnya kita faham, tapi kita kalau boleh ada sahabat-sahabat yang berniaga, kita bagi faham. Sebab berniaga ni memang salah satu, Nabi berkata, daripada orang kata 10 tu 9 ni fikir 9 cabang rezeki. 9 cabang rezeki dalam berniaga. Dalam berniaga. Saya pun nak berniaga, ada benda nak jual, fikir kau nak suruh saya jual apa, fikir banyak benda kalau nak suruh saya, banyak benda. Saya sampai satu tahap, saya sampai satu tahap, saya jumpa seorang sahabat ni. Okey, seorang sahabat ni dia berniaga tapi dia tak ambil untung. Contohnya dia berniaga program. Dia biasa orang buat program ni dia akan charge, betul? Okey, dia siap bagi lagi orang tu gaji. And then rezeki dia berlipat kali ganda setelah orang tu semua berjaya. Dia tak minta pun duit daripada orang tu pun tak bagi pun duit pada dia. Macam student-student dia tak bagi pun duit kat dia. Tapi alhamdulillah rezeki dia saya murah. Susah macam tu kan. Itu memang kental tu. Kuat je. Ustaz boleh buat tak? Kalau Ustaz boleh buat, saya boleh jumpakan je dengan Ustaz. Saya tak berani cakap itu. Saya tak berani. Kita ni tidak diuji dengan keadaan begitu. Janganlah kata yang saya tak berani. Saya tak berani katakan saya berani atau tidak kan. Sebab kita tidak pernah diuji dalam keadaan begitu. Kalau macam dia pernah diuji dalam keadaan begitu, dia memang hebat. Saya tidak pernah diuji dengan berniaga, buat program macam itu kan. Mungkin tapi dari segi apa pun dia lebih kepada berminat dengan culture. Maksudnya suatu ketika dahulu punya cerita, macam contoh Ustaz pernah berniaga dulu itik salai lah, katakan dah. Itik salai Ustaz ni mantap. So dia boleh ajak Ustaz untuk buat itik salai tu semula, and then dia build sama macam Ustaz. Okay, Ustaz jalan terus. Lepas tu dia biar, dia relax je. Dah lah. Dia nak culture. Dia minat culture. Dia bukan minat untung, dia minat culture. Tapi alhamdulillah rezeki dia tak pernah putus. Hebat rezeki dia. Hebat lah macam tu, hebat. Sahabat tu ada lagi? Ada. Masih lagi. Ada dengan saya. Bila masa boleh kontak dia. Fikir. Nanti ajak dia makan patin pais. Nanti kita cari patin pais makan dengan dia. Boleh. Saya berkali nak pergi kan.
Saya tak ada masa nak pergi kan. Sebab kena Tak pula apa. fikir tu hari kena musibah banjir tadi tak turun, tak sempat, tak dapat turun pergi. Tak apa. Tengah bersiap-siap Ada macam-macam masa. hal kan. InsyaAllah lah sampai. Kena fikir saya nak orang kata nak undur diri dulu. Boleh Ustaz, InsyaAllah. tak ada masalah. Terima kasih. Semua yang hadir siapa yang ada, memang terima kasih banyak lah Ajib Brother Ajib, Biri-Biri, Irman Mesir. Ada Irman Mesir. Kaifah Haluk. Hairul Zahari, terima kasih. Ni pun Mi Maiming. Dia ni memang suka dengar benda-benda kebaikan ni. Terima kasih Mi Maiming. Ilaina Idrus, IBG, Amir Taki, KCM, handsome tu Amir Taki ni, saya kat sini nampak gambar handsome lah. Dan Awi 604, terima kasih banyak pada yang hadir, dan CCTV semua yang terima kasih. Ajib, sama-sama. Bukan saya tak beli ilmu. Saya bukan memberi ilmu, jangan anggap saya memberi ilmu. Kita berkongsi. Kita berkongsi. Dan sebenarnya sahabat-sahabat tadi macam Ajib, macam Amir pun tadi ada bagi perkongsian juga. Jadi maknanya kita berkongsi. Macam Maiming tu kan. Jangan rasa macam saya ni memberikan ilmu. Kita ni berkongsi. Mana yang kurang, saya kurang, anda boleh top up. Mungkin saya ada information yang anda boleh top up untuk diri anda. Terima kasih atas ilmunya, halalkan ilmu yang dikongsi. Dan kita berkongsi Maiming. Apapun anda semua, terima kasih support. Saya doakan semua diberi berkati. Yang terutama ni sahabat saya sebelah ni, di moderator saya ni. Piki ni. Di moderator, tuan-tuan. Bolehlah kalau siapa yang nak orang kata minta pandangan apa kan. Bolehlah orang kata follow dia. Dan orang kata kita sama-sama sama-sama kita diberikan, orang kata barakallahu fik umrik Ustaz amin ya rabbal alamin, dan sama-sama kita diberkati Allah salam baki salam bakri, dan diberikan orang kata keberkatan Allah Taala, diberikan limpahkan rahmat, iaitu dah 10 pertama dalam Ramadan ni kita kejarkan kerahmatan Allah, dan kita berikan minta keridaan Allah, dan jangan kita orang kata digoncangkan dengan ujian-ujian di Ramadan. Bulan Ramadan ni kita buat amalan yang terbaik, ditunjukkan bagaimana keimanan dan kita punya pengharapan pada keredaan Allah itu, insya-Allah. Dan kita doakan juga untuk keadaan diri kita dan keluarga, diberikan kelimpahan rahmat, diberikan kasih sayang, diberikan kesihatan yang berterusan, supaya harmoni memudahkan urusan kita untuk pelaksanaan urusan dunia dan akhirat kita, dan untuk perjalanan kita dalam untuk memandu keluarga, dan juga kita nak melayi bahtera rumah tangga dan juga kekeluargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsanna bil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal waba wa qina syarrul rada wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum minna minkum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tahu off fikir Boleh, tak ada masalah. Okey.